Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah kami redha dan syurga-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami ya Allah keredaan dan syurga-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami keredaan dan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kemurkaan dan api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan dan api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan dan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ampun dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa dan kesalahan ibu ayah kami ya Allah. Kasihanilah ibu ayah kami mana mereka mengasihani kami sejak kami kecil hingga kami hari ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa daripada kalangan keluarga kami. Ampunkanlah ya Allah dosa suami kami, isteri kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa guru-guru kami, sahabat handai dan tetangga kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah sahabat-sahabat kami, sahabat kecinta Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah juga dosa muslimin muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Ya Allah Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimnahu minhu ma jahilna. Ya Allah Tuhan kami, ingatkanlah apa yang kami lupa daripada Al-Quran ini, serta ya Allah ajarkanlah apa yang kami tidak faham, apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran ini. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Kurniakanlah ya Allah kami keupayaan, kurniakanlah kami ya Allah masa, ruang, waktu, tenaga. Kurniakanlah kami ya Allah istiqamah hidayah, dapat kami membaca Al-Quran ini pada waktu-waktu malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah bagi kami wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Allahumma zayyana bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarrafna bi syarafatil Quran. Ya Allah Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, walbisna bi khil'atil Quran wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah Tuhan kami, pakaikanlah kami dengan pakaian permata Al-Quran, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran, wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirat bi hurmatil Quran. Selamatkanlah ya Allah kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat kelak dengan keberkatan kehormatan Al-Quran. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami ya Allah di hujung-hujung Sya'ban ini ya Allah, serta kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah kami rezeki, dapat kami bertemu sekali lagi, dapat kami berada sekali lagi dalam bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini ya Allah. Allahumma ansur المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bantulah ya Allah saudara-saudara kami yang tindas, yang sedang dizalimi di bumi Palestin. Bantulah para mujahidin di bumi Palestin, serta bantulah ya Allah saudara-saudara kami kesemuanya di sana ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana buat sekalian kalinya masih lagi Allah kurniakan rezeki dapat kita masih lagi bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Juga satu nikmat yang kita kena syukuri, yang kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman serta Islam. Iman serta Islam. Kerana ramai yang Islam akan tetapi kadang-kadang itu iman itu mungkin ada sedikit kita sebut mungkin masalah. Sebab iman ini keadaannya turun naik, yazid wa yanqus keadaannya. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kalau orang-orang yang mungkin keimanannya itu mungkin pada tempat yang minimum, saya fikir mungkin susahlah dia nak melazimi membaca Al-Quran. Bahkan mungkin susah untuk dia itu sendiri menghadirkan masa dia untuk sama-sama dulu dalam majlis ilmu. Dan ini satu benda yang kita kena sentiasa syukuri. Iman serta Islam, Islam serta iman, apa yang Allah bagi pada kita semua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan alhamdulillah sekali lagi Allah masih lagi kurniakan kita berada di hujung Syaban. Seperti mana apa yang Opah sebut tadi, kita ni di hujung Syaban. Dia ingatkan saya tadi, kita puasa hari Isnin. Maafkan saya, hari Selasa. Jangan puasa Isnin. Kalau puasa esoknya haram tuan-tuan sebab hari panggil hari Syak, tak boleh puasa esok kecuali tidak boleh puasa esok. Maka kita puasa pada hari Isnin kelak, alhamdulillah. Akan tetapi berbaki lebih kurang 24 jam ini kita pun tidak tahu tuan-tuan sama ada kita ni Allah rezekikan tidak kita berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Sebab ada lebih kurang berbaki dalam 23 sekarang pukul 8.45, lebih kurang dalam 23 jam lagi. Kita belum masuk lagi ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita teruskan dengan doa kita sebagaimana apa yang kita sebut tadi, apa yang kita baca tadi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Sya'ban ini dan rezekikanlah kami dapat bertemu dengan Ramadan sekali lagi pada tahun ini. Kerana biasa kita dengar apabila hujung-hujung Sya'ban ataupun pada bulan Rejab Sya'ban sebelum masuk Ramadan akan banyak kita dengar perkhabaran tentang mereka-mereka sama ada yang datang daripada keluarga kita ataupun sahabat handai kita yang Allah tak rezekikan dapat bertemu dengan Ramadan. Allah panggil pulang ke rahmatnya. Akan tetapi kita ini yang Allah masih lagi berikan peluang dapat berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan doakanlah untuk saya juga dapat kita bertemu dengan Ramadan. Kerana apa? Kerana di dalamnya terlampau banyak sangat keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk kita tazkirah pada malam ini cantik sangatlah. Saya diminta untuk oleh admin pada hari ini untuk kita buat sedikit. Saya mungkin tak sentuh secara detail, tapi beberapa mungkin perkara-perkara persediaan yang kita nak masuk sebelum Ramadan ataupun kita masuk pada maghrib esok. Dia bila masuk maghrib tu tuan-tuan, maka bermulalah Ramadan. Jadi kalau kita tengok kadang-kadang jangan confuse tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Hari ini kalau menurut Islam, dia bermula bila? Dia bermula daripada terbenam matahari dan maksudnya terbenam matahari dan naik bulan. Itu dikira hari yang pertama. Maknanya bila dia naik bulan. Jadi waktu maghrib tu lah ketika mana naik bulan, bila matahari dia terbenam. Itu masuk hari yang pertama. Dan seterusnya pergi kepada hari yang kedua apabila terbenam matahari dan naik bulan. Itu dari kiraannya lah. Jangan kita confuse pula. Jadi maksudnya maghrib bermula hari.
Jadi dalam kiraan hijri ataupun dalam kiraan hijrah ini, hari itu bermula dengan malamnya. Begitu. Bukan dimula dengan siang, dimula dengan malamnya. Jadi beberapa persediaan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang saya mungkin boleh kongsikan, yang saya nukilkan daripada kalam-kalam para ulama, dan saya ini hanya menukilkan perkara-perkara apa yang saya belajar, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi beberapa persediaan yang kita mungkin boleh sebut pada malam ini. Yang pertamanya, kita ini apabila masuk bulan Ramadan, satu perkara yang kita kena jaga dan satu perkara yang memang kita kena jaga betul-betul ialah yang pertamanya kita kena niat. Kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini kadang-kadang kita mungkin kena jaga sikit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang tak kata tuan-tuan lah, kadang-kadang ni kita duduk bergurau kadang-kadang. Nak masuk bulan Ramadan lah. Masuk Ramadan ni bolehlah kurus. Begitu. Namun kita tak nafikan, mungkin hikmahnya ialah dari segi dia memberikan kesihatan yang baik kepada diri kita. Tapi kita kena ingat, itu bukan niat utama kita untuk masuk Ramadan. Ataupun niat kita beribadah pada bulan Ramadan. Begitu juga apabila kita niat masuk Ramadan itu, kita niat untuk Ramadan. Ini pun satu niat yang kurang tepat lah kita kata. Sebab kita ni bukannya menyembah Ramadan. Kita ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa ada. Yang Allah ini baqa'. Dia kekal selama-lamanya. Dia wujud. Dia sedia ada. Dia bukanlah bila Ramadan tu baru dia ada, bulan pada Ramadan kalau tak ada. Tidak, bukan begitu. Maka kita kena jelas. Niat kita apabila masuk Ramadan, niat kita hanya mendapat ganjaran keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang timbul juga persoalan tentang bagaimana kita nak niat ni. Adakah boleh kalau kita ni niat ibadah kita itu untuk mendapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ulama nukilkan boleh, tidak ada masalah. Akan tetapi kena ingat, ganjaran itu semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak boleh mengharapkan ganjaran selain daripada Allah. Maka boleh tuan-tuan sebab ulama sebut ada beberapa tingkatan orang yang buat ibadah ini. Yang pertama ada tingkatannya orang yang mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu pun boleh, tidak ada masalah, boleh tuan-tuan. Cuma jangan kita niat tu nak dapat ganjaran Ramadan. Bukan ganjaran Ramadan, cuma kita sedia maklumlah Ramadan itu ganjarannya diganda-gandakan. Tetapi yang memberi ganjaran itu bukan Ramadan. Yang memberi ganjaran itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan tingkatan yang lainnya pula ialah kerana mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga tingkatan lain yang kenapa buat ibadah ini, bukannya dia nak dapat ganjaran dan dia bukannya nak dapat redha, tetapi dia buat tu sebab terlalu sayang dan cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tingkatan dia. Maka ini semua ulama sebut boleh, cuma niatnya kena kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu persediaan kita yang pertamalah. Okey. Seterusnya persediaan kita yang kedua. Yang kedua ini sebenarnya bukanlah kita nak kata persediaan kita masuk dalam Ramadan, tidak. Bahkan ia sepatutnya menjadi kelaziman kita pada setiap masa. Iaitu kita dengan memperbanyakkan berdoa. Sekarang kita masih duduk dalam bulan Syaban, kita belum masuk Ramadan, maka kita kena sentiasa berdoa, teruskan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, masukkanlah aku dalam bulan Ramadan, kerana dalamnya banyak ganjaran yang kau janjikan. Dan bila nak beribadah ganjaran, mendapat keredaan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sebagai panduan ada juga satu doa yang diamalkan oleh para salafus soleh yang kita boleh gunakan untuk kita apabila kita masuk Ramadan esok hari. Mungkin saya boleh share tuan-tuan satu doa mana saya dah. Okey. Baik. Esok kita masuk Ramadan pada maghrib tersebut ataupun pada waktu maghrib itu, maka antara amalan yang dianjurkan untuk kita buat ataupun antara doa yang kita dianjurkan untuk kita berdoa ialah sebagaimana doa yang saya share di skrin ni tuan-tuan.
Iaitu doanya berbunyi bagaimana? Doanya berbunyi Allahumma sallimni li Ramadan. Maksudnya, ya Allah, sejahterakanlah aku hingga datangnya Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan sejahterakanlah Ramadan bagiku. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah daripadaku ibadat pada bulan ini. Dan hal ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Ad-Du'a dan Abu An-Nu'aim Asy-Syabani dalam Hilyah Al-Awliya. Juga tuan-tuan dan pemerhati Allah, antara juga doa ataupun ungkapan yang kita diajarkan, okey, apabila tatkala kita nanti saya boleh share ini, tak apalah, saya share je, tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Okey. Juga antara ungkapan yang dianjurkan kita untuk kita ungkapkan apabila kita masuk dalam Ramadan ini ialah dengan ungkapan kita sebut Ramadan Karim. Ada orang selalu sebutkan Ramadan Karim, Ramadan Karim. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita sebut Ramadan itu mulia, Ramadan yang mulia. Maka apa jawabnya? Kalau bila orang sebut kita Ramadan Karim, kita kata, maka kita jawab dengan Allah, Allahu Akram. Allah itu lebih mulia. Dan ini juga ungkapan kegembiraan kita apabila kita menyambut Ramadan. Maka itu persediaan kita yang kedua. Tadi yang pertama kita betulkan niat, yang keduanya kita banyakkan berdoa. Membawa kita kepada persediaan kita yang ketiga. Apakah persediaan kita yang ketiga? Yang ketiganya, apa yang ulama sebut ialah kita ini apabila datang Ramadan, maka kita kenalah banyakkan kegembiraan. Kena banyak gembira. Kita kena seronok. Kita kena tanam dalam jiwa kita, Alhamdulillah sampai dalam Ramadan, Alhamdulillah masuk lagi 6 bulan penuh keberkatan dan bulan penuh ganjaran. Kerana apa? Kerana dalam sebuah hadis menyebut tentang perbezaan antara orang mukmin dengan orang munafik itu ialah apabila masuk bulan Ramadan, maka orang mukmin itu gembira. Akan tetapi apabila masuknya Ramadan, bagi orang munafik ni, dia orang ni rasa gundah gulana, dia kata. Ialah mana tak gundah gulananya, kan? Solat malamnya banyak, orang lain banyak buat ibadah, mereka ni nak berpura-pura dengan ibadah mereka ni, jadi dia rasa tak tenang lah dari segi hidupnya. Maka ini persediaan yang ketiga, dan kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam yang beriman, kenalah kita bergembira dengan hadirnya Ramadan ini. Dan seterusnya yang keempat saya rasa tuan-tuan ialah kita perlu juga bersedia mental, tapi persediaan itu kita kena buat persediaan kita untuk fizikal kita. Bila masuk Ramadan ini kena bersedia dari segi fizikal kita juga. Maksudnya kita lazim, kita maklum apabila Ramadan ini kadang-kadang mungkin waktu tidur kita tidak mencukupi, maka perlu ada sedikit adjustment kepada jadual harian-harian kita lah. Maknanya kena ada sedikit adjustment daripada harian kita. Begitu juga dari segi bab kita makan. Ini pun sebenarnya persediaan yang penting. Bagaimana pemakanan kita pada sahur kita, bagaimana pemakanan kita pada waktu kita berbuka, ini pun satu persediaan yang sangat-sangat penting. Antara apa yang pernah dikongsikan oleh orang pakar kesihatan lah. Ini saya pun bukanlah, saya pun tak pandai lah tuan-tuan. Tapi apa yang dikongsikan juga ialah kita kalau boleh waktu pagi itu kita banyakkan makan protein dan kita kurangkan makan karbohidrat. Atau mudahnya, ini senang nak cakap lah tapi susah nak buat. Paginya, sahurnya kuranglah makan nasi. Susah nak buat tuan-tuan. Saya pun, saya cakap betul, saya surrender, saya memang tak boleh. Saya kalau sehari tak makan nasi, saya memang menggeletar tuan-tuan. Akan tetapi apa yang dikongsikan, kalau boleh kita waktu sahur itu kita kurangkan waktu ataupun makan nasi ataupun roti putih dan sebagainya putih-putih ini. Dan banyakkan serat dalam bentuk sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga banyakkan protein. Protein itu maksudnya ayam, ikan dan sebagainya. Kerana ini juga satu persediaan yang penting. Kerana Ramadan
memang ianya satu ibadah yang memerlukan kekuatan fizikal kita. Kekuatannya bukan sekadar mental, tapi fizikal kita pun kita kena ada kekuatan yang cukup kuat bagi kita nak menempuhi Ramadan kita. Dan mungkin sedikit tuan-tuan sebelum kita masuk ni, sama juga lebih kurang lah. Ramadan ini kita perlukan perancangan. Perlu perancangan yang teliti. Ramadan ini kita kena anggap dia sebagai satu maraton. Jangan kita anggap dia sebagai satu larian kecut. Jangan. Kita khawatir sebab kita bila kita lari Ramadan ini dengan pecutan, kita khawatir kita terkandas di tengah jalan. Seminggu je kita dah terkandas. Mungkin 2 minggu kita dah terkandas. Sedangkan rahsia Ramadan itu berada di mana? Rahsia Ramadan itu, kehebatan Ramadan itu berada di hujung Ramadan itu sendiri. Di 10 malam yang akhir itu sendiri. Nanti akan ramailah para asatizah yang menyebut 10 malam akhir itu, di situ rahsia Ramadan, kehebatan Ramadan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita ini kena masuk dalam Ramadan, kita kena tengok di hujungnya, goal kita di mana. Jangan kita masuk, kita pulun. Kalau kita ni ahli ibadah tidak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ni memang jenis semayang malam banyak-banyak, tak ada masalah. Kita bangun qiyamul lail setiap malam, tidak ada masalah, teruskan. Akan tetapi kita kenal diri kita sendiri, dan bukanlah saya nak kata tuan-tuan jangan push diri sendiri untuk ibadah, tidak begitu. Cuma kita kena ibadah dengan konsisten, dan kita kena ibadah dengan konsisten, dan kita cuba melihat Ramadan ini sebagai satu bentuk maraton. Itu yang keempat. Dan terakhir sekali tuan-tuan, sebenarnya mungkin yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya. Terlupa pula persediaan yang paling penting sekali ialah tuan-tuan, Ramadan ini kita kena lalui Ramadan ini dengan berilmu. Ini dia tuan-tuan, keyword yang pentingnya. Kerana apa? Kerana dengan ilmu lah, barulah ibadah kita itu menjadi ibadah yang berkualiti. Dengan ilmu lah baru kita boleh faham, baru kita boleh dapat, orang kata apa, orang kata jangan study hard, study smart. Sama juga dalam bab ibadah pun ada cara-cara yang kita boleh beribadah dengan smart. Sebagai contohnya saya bagi sebuah hadis daripada baginda Nabi SAW, kan? Barang siapa yang ikut imam solat malam, yakni solat tarawih, hatta yansarifu, sehingga imam selesai solat tarawih itu, maka dikira ibadahnya sepanjang malam. Maka ini yang kita kena pegang tuan-tuan. Kita pergi solat tarawih, saya minta tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah tahu ni, pergilah tempat, kalau boleh duduklah sampai imam tu habis witir tuan-tuan. Sebab rugi. Kadang-kadang saya tengok ada orang dia habis 8, kemudian dia balik ke rumah. Saya pun tak tahulah, kita sangka baik, mungkin dia solat witir di rumah. Tetapi saya fikir alangkah ruginya, dia dah solat 8 rakaat atau mungkin dah solat 20 rakaat, tetapi bertinggal lagi 3 rakaat bersama imam, dia tak ikut dengan imam itu, maka apa yang dikira ibadahnya pada malam itu, dikira ibadahnya solat yang 8 rakaat itu. Sedangkan kalau dia menambah lagi 3 rakaat, maka dikira sebagai solatnya sepanjang malam. Ini adalah satu contoh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa yang kita perlu buat apabila kita masuk Ramadan. Kita kena tambah, kita kena buat study balik tentang hukum hakam puasa, tentang fadilat-fadilat yang ada dalam ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini, supaya tadi yang kita sebut tadi supaya kita beribadah dengan kadar yang sedikit tetapi kita dapat ganjaran rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah nak bagi pada kita. Maka secara kesimpulannya kita tengok baliklah tuan-tuan tadi ada 5 perkara yang saya sebut, lebih kurang lah 5 perkara tadi. Yang pertama tadi, kita kena jaga niat kita.
Yang kedua, kita kena banyakkan berdoa. Yang ketiga, persediaannya tadi saya sebut, saya pun dah lupa tuan-tuan. Jaga kesihatan kita. Kan? Yang keempatnya, saya pun lupa nombor 3 tadi. Yang keempatnya, kita kena jaga ataupun kita kena memperbanyak ilmu kita tentang Al-Quran. Ya, apa benda? Kita kena rasa gembira. Ya. Alhamdulillah. Saya ingat, saya testing je. Saya memang lupa tadi. Tapi itu, ini kita kena ada rasakan gembira. Kita kena set kita punya mood apabila kita masuk dalam Ramadan Al-Mubarak. Saya rasa cukup sekarang itu untuk pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Seronok saya pada malam ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan kita semua dapat masuk dalam bulan Ramadan sekali lagi pada tahun ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita yang kita dah buat sepanjang tahun ini, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah terima juga amalan kita pada bulan Ramadan akan datang. Maka dengan itu saya serahkan kembali kepada Opah sebelaku pengurusi majlis kita pada malam ini. Barakallahu masykurah. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas tazkirah malam ini berkenaan dengan di ambang Ramadan. Menarik Ustaz ya. Kita ada 5 tips Ustaz bagi tadi. Niat untuk mendapat ganjaran. Saya ulang balik sikit Ustaz ya. Minta maaf Ustaz ya. Itu mempanjatkan doa, rasa gembira, bersedia mental, fizikal, dan kena ada ilmu untuk menyambut Ramadan. Okay Ustaz, terima kasih. Ilmu yang disampaikan, semoga kita boleh sampaikan kepada anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat yang tak bersama-sama kita pada malam ni. Semoga mereka pun mendapat pengetahuan juga macam mana untuk kita menyambut Ramadan 1445 Hijrah ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada jemaah lebih kurang 135 orang tadi yang bersama-sama kita dari awal hingga akhir majlis. Dan semoga kita dapat bertemu lagi dengan Ustaz di lain sesi. InsyaAllah di bulan Ramadan ni mungkin ada perubahan sikit jadual Ustaz ya. Kalau aku tengok balik. Sebab nak pergi terawih lagi, nak bertadarus lagi insyaAllah. Semoga kita diberi peluang lah untuk bersama-sama lagi insyaAllah di lain masa. Untuk slot ini saya memohon ampun dan maaf jika ada salah silap sepanjang majlis. Yang baik datang dari Allah, yang kurang itu atas kelemahan saya sendiri. Baiklah, sebelum berpisah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Opah. Cuma tadi saya nak sebut sikit tadi tu. Tadi kita bincang tentang beribadah secara smart. Apa yang Opah sebut tadi tu, itu pun sebenarnya cara kita nak ibadah tentang smart tu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyebar-nyebarkan. Dalam ibadah ni pun ada juga, dia kata apa? Piramid, skim piramid tu. Kita bagi tahu orang tu sebar pada orang lain, kita dapat pahala menyebar pada dia buat, orang yang buat, kita pun tetap dapat pahala. Dan ini pun merupakan satu cara yang smart. Maka kita kena teruskan, kena banyakkan sharing itulah. Sharing is caring Ustaz. Sharing is caring. Allahu Akbar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah jadi kita tutup majlis kita pada ini bukan Opah Ustaz. Tak apa, saya pun Opah juga. Itu saya kat Rosli ni. Tak apa, saya pun Opah 10 cucu. Oh ya ke? Betul lah, nanti saya kena berkenalan dengan admin ni. Tak apa. Silakan. Okey, jadi baik, insyaAllah jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Selamat menyambut Ramadan 1445.